Pertama kali saya menonton beliau ketika filem Gubra lakonan ataupun arahan daripada Yasmin Ahmad, dan secara jujurnya saya benar-benar belum mengenali beliau. Tetapi ramai yang berkata bahawa beliau adalah seorang pelakon yang sangat handal, dan minggu ini kita bersama dengan Namron. Bang, terima kasih kerana sudi untuk berada di segmen Sembang Selebriti ni. Terima kasih juga sebab panggil aku datang sini kan. Nama Namron bang, saya rasa nama tu pun dah cukup menarik perhatian. Asal nama Namron? Namron asal aku sebenarnya masa aku belajar dekat IKM. Aku ambil spray painting. Okey. Cat kereta. Okey. So masa kat situ aku biasalah time tu presentasi kan, dia ragging lah, lebih pada ragging. And so kita kena macam 1 minggu kena ragging. So untuk hari pertama pengenalan untuk orientasi tu, itu 18 lepas SPM. So masa tu dia orang panggil aku, ada seorang senior ni, dia panggil aku, dia tanya asal mana, tulis. Boleh cakap siam, boleh sikit, cakap sikit. Aku cakap Namron. Yang keluar Namron. Apa makna? Air panas, air hangat. Kerja ambil kursus painting kereta. Yes. Itu kerja-kerja kasar. Yes. Tapi abang orang seni. So macam mana boleh ke arah seni pula tu? Aku rasa benda tu, itu proses pencarian, Nurul. Pencarian. Kita hidup kan, kita mencari. Mencari. So aku mencuba macam-macam kerja sebelum tu. Dan kerja terakhir aku adalah itulah bengkel kereta. Benda yang aku belajar. Tapi sebelum tu macam-macam. Tapi semuanya blue collar lah. Semuanya tak pernah aku kerja office, tak pernah. Sepanjang hidup aku tak pernah kerja 9 to 5. Semua kerja yang macam kerja-kerja collar biru. So tak kena dengan jiwa ke macam mana? Apa dia? Yang kerja office? Yes. Aku rasa tak kot. Tak kot. Tapi dulu rasa macam tak pernah try, rasa macam sebab tak layak kot. Kan? Tapi lama-lama aku rasa macam kehidupan aku pun kan tak seperti itu. Aku tak boleh ikut rutin. Aku kalau hidup ikut rutin, aku akan tenggelam. Tak boleh diarah orang? Diarah boleh. Diarah boleh, tapi tak boleh ikut rutin. 9 to 5. Tiap-tiap hari kau kena bangun pagi pukul 6, kau siap-siap, kau pergi kerja, balik dah. Aku respect dengan dia orang tau. Aku respect dengan dia orang sebab dia orang boleh kekal benda tu sampai pencen. Kan, sampai umur 50, 60. Dia boleh kekal rutin tu. Aku tak boleh nak ikut rutin. Aku kena teater lah. Aku panggil teater 89. Aku join grup teater. Sebelum tu aku ada satu benda yang aku rasa adalah satu benda yang aku nak luahkan. Aku nak cerita, aku nak cakap dengan orang, aku nak communicate dengan orang lain. Tapi dalam dunia aku tak boleh. Dalam dunia aku tak boleh. So bila kau tak berkawan, kau tak bersosial, kau tak banyak bercakap, kau akan banyak mendengar dan melihat. Observe keliling, dan kau melihat ada benda-benda yang kau nak share juga dengan orang, tapi kau tak ada medium, kau tak tahu cara macam mana. Satu contoh, satu benda yang abang nak share waktu tu apa bang? Apa yang abang nak beritahu orang sekeliling dunia waktu itu? Aku rasa kehidupan aku. Something yang personal, something yang dekat kan, yang kau nak bercerita dengan orang tentang kehidupan kau. Dan aku rasa itu pun banyak influence kerja-kerja aku selepas tu. Kan, yang aku cerita tu memang ada roh aku sendiri dalam cerita-cerita tu. Dan yang aku lalui ataupun yang terjadi pada diri sendiri ataupun yang berlaku di persekitaran aku, yang aku nak cerita pada orang. Dan 89 tu aku kena teater, dan aku jumpa satu medium untuk aku bercerita. Sebelum tu aku try tulis sajak lah, apalah, puisi, tapi aku tak tahu macam mana. Bukan sekarang kan, sekarang ada Facebook lah, apalah, IG lah, apa benda. Dulu tak ada. Kau kena publish, keluar, hantar surat khabar untuk keluar. Dengan apa kau tak ada apa-apa ilmu dalam bidang itu, dalam penulisan itu, buatkan kau lama-lama kau tulis sendiri dan kau baca sendiri je. Akademi Seni Kebangsaan waktu tu abang masuk umur 25 tahun. 25 tahun. Waktu tu apa tujuan tu? Adakah ini jalan untuk aku cari makan ataupun dan sebagainya? 25 tu umur dah sangat tinggi bang. Ya betul. Tapi aku masih lagi tak jumpa yang apa yang aku cari. Jadi aku rasa ASK tu adalah satu tempat lagi untuk menjawab
Aku buat grup teater aku sendiri. Grup teater aku sendiri 96 Alternative Stage. Alternative Stage bersama partner aku Tomo. 2 orang juga. Tomo. Sebab aku malas nak dia bahagian management, bahagian surat menyurat, bahagian teknikal, semua. So aku perlu seorang untuk bantu aku bahagian tu. Aku hanya fikir bab kreatif je. Dan aku rasa sampai sekarang pun aku macam tu juga. Masih macam tu juga, masih memerlukan seseorang untuk sebelah aku. Ramai orang kata abang bagus melakon abang. Abang rasa bagaimana? Namron rasa bagaimana? Tak. Aku rasa tak. Aku rasa aku sendiri pun kadang-kadang aku meluat lah tengok. Sorry to say, tapi bukan perkataan meluat lah, tapi rasa macam malu. Okay, that's the word. Malu aku tengok aku pelakon. Aku rasa macam tak bagus. Aku rasa macam tak best. Masih tak dapat lagi untuk apa, kepuasan aku sendiri sebagai pelakon. Yang hampir dapat lakonan mana? Yang hampir abang rasa dapat. Kalau abang kata tak dapat, okay fine. Yang abang rasa hampir dapat lah. Gaduh agak dekat. Redor dekat. Seperti mana yang saya awal cakap, pertama sekali saya tonton abang di panggung bang. Saya beli tiket di panggung filem Gumrah. Dan macam mana abang boleh terjebak dalam dunia filem? Adakah itu impian masa bermain teater? Ada. Masa main teater aku hanya jadi pejuang teater. Teater is everything. Teater is nyawa dan nafas aku ketika tu. Saya tak ada fikir berlakon teater sebab nak main filem. Cuma aku rasa bila aku dah explore dalam teater ni, aku dapat rasakan keterbatasan teater untuk bercerita. Dan kemudian masa dapat tawaran berlakon Palu tu, siapa yang macam mana boleh? Itu Adman Saleh yang offer. Dan ini ironik dia. Ini sangat ironik sebab semasa aku belajar dekat ASK, aku dinasihatkan untuk lupakan hajat aku untuk jadi pelakon. Sebab aku tak boleh berlakon. Siapa yang cakap tu? Cikgu aku. Okey. So dia kata fokus pada pengarahan dan penulisan. Dia kata Namron tak boleh berlakon. Aku tak boleh berlakon. Memang aku tak boleh berlakon dulu. Kalau orang duk kata Fatah Amin tu kayu, aku lebih kayu dari Fatah Amin. Fatah Amin tu kira dah bagus sangat dah compare dengan aku dulu. Kan? Aku tak boleh dengan menggigil sebab aku kan asal aku yang anti-social. Fatah Amin berlakon kayu. Fatah Amin berlakon kayu. Aku tak kata lah, tapi itu yang dibaca. Kan? Aku kata tadi tu kalau orang kata Fatah Amin tu kayu, aku ni lebih kayu daripada dia. Okey. Dan abang berpuas hati dengan Palu waktu tu? Tak. Itu lakonan pertama aku Lepas aku tak pernah berlakon dan aku rasa sangat buruk. Hingga hari ni pun kalau aku tengok pun aku tak suka sangat. Yang mana aku rasa apa yang kurang Namron dalam Palu tu? Trying Too hard. Terlalu masih mencuba. Masih tak dapat tenang yang relax. Yang kau tenang ini bila kau berlakon kau tenang ni, kau dah tak fikir benda lain lagi dah. Dan kau berada dalam dunia kau dan kau jadi karakter itu yang kau bercakap sebagai karakter tu. Orang kata masuk bidang seni ni banyak likunya bang. Namron rasa bagaimana? Kalau kau cakap soal survivor lah, survivor maknanya aku rasa sampai sekarang aku kena mood survivor tu stay on. Dan tak ada masa untuk kau nak relax, untuk kau nak nak ni kau biasa kena kena bekerja lah. Memang pilihan kau, of course kau nak buat benda yang kau nak aje yang kau suka, tapi at the same time untuk kau survive, kau kena buat juga benda-benda yang kadang-kadang ada benda yang kau tak nak buat tapi kau ambil juga, kau buat juga demi cari makan. Untuk cari makan, untuk bayar bil. Benda-benda macam tu. Of course sebagai orang kata pengkarya, aku nak something yang macam aku tak perlu fikir benda tu lagi. Aku boleh buat benda-benda yang aku nak buat. Contoh aku menulis, aku just mengarah. Sebab kadang-kadang energi tu habis itu back masa aku kerja bengkel dulu pun, itu sebab dia aku berhenti kerja bengkel. Sebab aku berhenti kerja di bengkel kereta tu. Sebab aku tak boleh bahagi masa tu. Bila aku kerja aku penat, malam aku nak menulis tak boleh. Kalau aku menulis malam, esok aku tak pergi kerja. Aku tak boleh buat dua benda dalam satu masa. Dan pandangan abang bila mana macam television ataupun mungkin pemain-pemain filem ni, maksudnya hanya nak mengambil orang yang popular dan sebagainya,
baru-baru ni? Pandangan Namron untuk itu? Aku followers banyak lah bang kat Instagram. Senang tahu pasal isu followers ni. Tak ada dia macam mana nak cakap, betul lah benda tu. Maknanya sebenarnya kita tak perlu tengok pun pada follower apa ramai tak ramai tu. Kalau kita tengok kat Hollywood pun ada juga pelakon-pelakon yang macam kan sangat grade A tapi follower dia tak ramai, tapi dia tetap ada je. Dan dia pairing pula, dia buat sistem pairing. Maknanya pelakon yang ini yang bagus, yang grade A mungkin tak ramai, tak popular, dia selit pelakon popular. So dia ada kan, ada first lead, second lead. Kan? Banyak Hollywood ada macam tu kan, dia buat popular ni. Kalau kau tanya dari sudut aku tak ada even Amirul pun yang terpalit dengan isu ni baru-baru ni, Amirul Effendi. Kita tak ada lah pula, kita ni macam tak ada job yang susah kan, susah kita tak ada job. Maknanya kita still ada job walaupun kita tak popular, tapi job tu masih ada, bukannya tak ada job langsung. Still dapat offer. Cuma kita tak ada, kadang-kadang kita sendiri pun terpaksa tolak benda tu walaupun kita tak popular, tapi job still ada. Tak fair untuk kalau aku katakan bahawa orang pelakon tak popular ini tak ada job kan. Tapi ada juga, ini aku cakap tentang diri aku tapi ada juga pelakon-pelakon lain yang memang tak ada job kan. Pelakon-pelakon yang terutama pelakon-pelakon muda yang tak popular. Aku ni selamat sebab aku masuk kategori tua. Dia watak-watak aku main banyakkan watak-watak pembantu. Watak-watak pembantu ni dia orang akan letak aje. So stay ada peranan aku dalam satu movie ataupun dalam satu rancangan TV ni, tele movie ataupun drama. Stay ada kan. Tapi pelakon-pelakon muda yang tak popular ni yang aku rasa yang menerima kesan lebih, sebab dia orang ni selalunya masuk untuk jadi lead atau hero. Kita punya TV station dia ada satu putaran setiap 5 tahun atau 6 tahun dia akan putar benda tu. Kalau kita tengok, kita kaji balik, memang benda tu berlaku. Siapa yang dirujuk Namron dari segi lakonan kalau dalam negara kita, yang abang suka, yang abang kagum mungkin? Kalau aku sebut pun macam dah tak ada pula Nanti orang kata play safe pula, pilih orang yang tak ada. Khalid Saleh. Sebab aku suka dia sangat. Aku boleh terima, aku boleh percaya bila dia bawa satu-satu watak tu kan. Siapa lagi? CD Raza. Bagus bang dia. Bagus. Tapi bagus bang Dia bagus tapi ada tapi lah. Tapi aku boleh je cakap benda ni kot, sebab aku rasa dia pun dah tak berlakon sekarang. Dia ini CD Raza dia ada ni orang-orang bagus punya virus lah. Dia virus orang-orang hebat. Macam Brando pun sama, hadapi benda yang sama. Tak boleh hafal dialog, skrip. Tapi bagus tak bagus dia orang, kita tengok, kita tak tahu pun yang dia tak hafal, dia sedang membaca. Ada dialog pelekat sini. So kadang-kadang tak pakai pelekat pun, dia tampar-tampar dekat ni bawah meja ni. Tapi kita tengok, kita tak perasan bila masa dia baca dialog tu. Kita tengok macam dia tak baca pun. Bagi aku ini memang super fine lah. Compare dengan method tadi yang paksa masuk watak betul-betul nak pegang benda tu apa semua. Dia orang ni dia pakai tu. Tapi dalam lakonan kan make believe tu yang penting. Buat kat orang percaya. Make believe. Kau buat apa pun, teknik macam mana pun, pendekatan yang macam mana pun, kalau make believe okey fine. CD Raza bang CD Raza. Kalau perempuan siapa bang? Ini okey lah ni. Ini hidup lagi. Nabila Huda aku suka. Nabila Huda bang Nabila power lah. Nabila Huda. Saloma masa dia berlakon tu naik bang. Kau tadi tak agree dengan CD lah? Saya bukan tak agree. Sebab jarang orang sebut CD Raza. Saya bukan tak agree. Kau tengok balik, bagus lakonan dia. Aku suka. Ada mungkin, sorry lah guys, ada mungkin aku tak ingat kan nama-nama yang pelakon-pelakon ada nanti yang jumpa tengah jalan. Abang tak mention saya tak bagus ke? Bagus sebenarnya. Apa yang Namron ingin dikenali? I mean, bila ketiadaan abang satu waktu nanti. Seorang yang mengubah dunia. Besar tak? Mengubah dunia lah aku rasa. Ingat aku ni, aku bukan dunia lah, mengubah sesuatu, membawa perubahan kepada sesuatu. Apa yang perubahan yang abang dah buat? Tak tahu lah. Aku mati nanti baru orang nampak kot. P. Ramlee lu pun tak fikir dia ada buat perubahan apa-apa. Dan abang rasa abang ada satu perubahan yang abang buat dan orang masih belum perasan lagi? Yang belum aku buat.
yang belum abang buat. Okey. Sebab tu aku kata harapan aku tu, kalau fikir apa yang aku dah buat ni tak ada besar mana sangat. Aku nak buat sesuatu yang boleh orang kenang aku mengubah sesuatu. Tapi belum buat lagi. Bang, saya sangat berbesar hati bang sebenarnya dapat duduk dan berborak dengan abang. Terima kasih untuk sesi Sembang Selebriti ni. Sama-sama.